Hai, apa khabar semua? Bersama saya Adlan Khalidi. Dalam episod terbaru The Zik Digital, saya akan kongsikan mengenai pemasaran digital atau online marketing. Episod pada hari ini ialah kenali audien anda. Okay, so topik pada hari ini adalah Marketing 101, iaitu kenali audience anda. Okay. Adakah mereka adalah pelanggan anda? Okay, memang betul, pelanggan ni basically lah orang yang telah membuat pembayaran, okay, telah membeli produk ataupun servis anda. Tapi bila kita nak buat iklan, dia punya proses dia, okay? Dia ada funnel dia, okay? Funnel daripada atas sampai ke bawah sebelum mereka daripada tak pernah kenal anda sampai mereka menjadi pelanggan anda, okay? Kalau funnel yang ada di sebelah saya ni, okay, anda boleh tengok sebelah atas ialah stranger, orang yang belum kenal, dan top of the funnel, okay, stranger lah biasanya, okay, stranger ataupun prospect ataupun leads dan sebagainya, dan sehingga ke bawah funnel akan jadi bottom of the funnel ialah customer anda dan juga repeat customer dan sebagainya. Okay. Untuk itu, bila kita nak buat iklan, kita kena kenal audience kita, okay? Sebab mereka ialah targeting yang kita boleh set kalau menggunakan teknik digital marketing yang betul lah. Tak kisahlah apa-apa channel ataupun platform ataupun social media, perlu ada cara untuk kita buat iklan dan fokus kepada pelanggan-pelanggan anda. Okay. First sekali kita akan tengok dulu apakah produk servis anda ni sesuai untuk siapa. Okay. So kalau anda menjual produk kecantikan, mungkin sesuai untuk wanita, ataupun ada juga produk kecantikan untuk lelaki. Seterusnya kalau fashion, ada baju. Kalau untuk wanita ada baju, kurung, tudung dan sebagainya kan, jubah. Tapi ada juga fashion untuk lelaki kan. Okay, so kat sini anda kena kenal pasti 4 perkara lah. First kali, demografi audien anda, maksudnya julat umur mereka, range umur mereka. Adakah mereka kanak-kanak ataupun remaja, pelajar universiti, ataupun orang yang baru grad dah bekerja. Seterusnya adakah peringkat 30 tahun ke atas, peringkat belia belia berkerjaya yang dah stabil, ataupun mereka ni dah peringkat lagi senior kan, maksudnya dah 40 tahun ke atas, ataupun produk ni untuk orang tua, orang yang dah 50 tahun ke atas, orang yang pencen, ataupun level atuk-atuk lagi kan. So ni demografi dari segi umur. Seterusnya juga demografi dari segi jantina, macam tadi saya ceritalah, ada wanita, ada lelaki, ataupun ada produk unisex yang boleh digunakan oleh lelaki atau perempuan kan, tak kisah. Contohnya telefon mungkin boleh digunakan oleh lelaki ataupun wanita kan, tak kisah lah. Tapi ada mungkin ada ciri-ciri yang membezakan lah dari segi features telefon tersebut. Okay. Seterusnya demografi status perkahwinan, mungkin produk ni untuk single ataupun dah berkahwin. Okay, so seterusnya dari segi yang kedua yang boleh dikenal pastilah dari segi geografi. Okay, yang faktor kedua ialah geografi, maksudnya mereka berada di mana. Kalau secara fizikal, dunia fizikal, kita boleh target. Kalau produk tu untuk ibu mengandung kan, kita nak target wanita ibu mengandung yang pergi ke klinik kesihatan. So antara yang saya tahu, kita boleh gunakan teknik offline seperti gantung banner atau banting sekitar klinik. Okay. Dulu memang saya bantu marketing banner. Saya gantung produk banner tu di luar klinik lah, sebab hampir dengan klinik kesihatan. Okay. Sebab dia target memang untuk orang yang pergi klinik, kenalah tengok banner tersebut. Okay. So itu kalau macam secara dunia fizikal, kita tahu orang yang target sasaran kita ni berada di situ. Kita juga boleh kenal pasti juga lokasi dari segi bandar. Saya nak tekankan kat sini, kalau anda jual produk atau servis, anda kena tahu ni kalau jual produk yang boleh post. Okay. Kalau produk tu boleh post ataupun kurier kan, hantar melalui kurier servis, so anda boleh iklankan ke seluruh Malaysia lah kan. Kalau anda memang boleh post, anda dah tahu post laju dan sebagainya, boleh gunakan khidmat post lah. Tapi kalau anda buat servis anda mungkin tertumpu kepada satu kawasan ataupun satu radius. Okay, memang kebanyakan business service, unless dia ada banyak cawangan, dia ada cawangan di Ipoh, di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Pulau Pinang, Kelantan kan. So kat situ dia boleh lah iklan dia target kawasan-kawasan negeri-negeri ataupun lokaliti yang dia jaga lah.
Tapi kalau servis anda di satu kedai di Ipoh atau satu kedai di Kuala Lumpur dan anda servis, contohnya kedai repair kereta, kedai repair mesin basuh kan, servis mesin basuh dan sebagainya lah, servis umurut kan, melainkan anda memang ada sistem agent ataupun anda ada franchise yang boleh deliver ke tempat-tempat lain ni lah servis anda ni kan. Okay, tapi kalau anda produk, biasanya kalau selagi boleh post, anda boleh iklan satu Malaysia lah kan, ataupun anda mungkin nak pilih certain setting lah seperti Semenanjung saja, tak nak Sabah Sarawak. Mungkin sebab dari segi kos harga mungkin nak fokus lagi segi iklan kan. So kita bila anda dah tahu size market anda, anda mungkin fokus kecil dulu sebelum anda lebarkan ke satu Malaysia. Okay, dari segi faktor geografi juga, apa yang boleh disettingkan ialah bandar dengan luar bandar. Okay, sebab cara berfikiran orang di dalam bandar, cara berfikir, lifestyle, kuasa membeli orang berada di bandar lagi tinggi daripada orang berada di luar bandar. Biasanya lah, okay? Sebab keperluan pun beza. Orang berada di bandar dengan keperluan orang berada di luar bandar sedikit beza. Bandar mungkin memerlukan certain servis atau produk dan servis. Okay, sebab mungkin dari segi kekangan masa mereka tak sempat nak shopping kan, tak sempat nak membeli belah. So mungkin di dalam bandar khidmat macam food delivery, Tesco delivery apa kan, grocery kan, grocery shopping delivery pun memang banyak berada di bandar lah berbanding di kawasan luar bandar. Dan juga yang penting kuasa membeli lah. Okay, tapi sebenarnya jangan dinafikan orang berada di luar bandar seperti di luar Ipoh kan, contohnya Seri Iskandar. Walaupun Seri Iskandar tu mungkin sedikit luar bandar kan, okey lah, okay, saya teka lah. Okay, sebab dia kalau Ipoh ni bandar besar lah. Okay, Seri Iskandar ni luar sikit. Tapi kat situ juga ada universiti, ada lecturer yang berpendapatan tinggi lah kan, gaji lagi besar. So kat sini anda boleh tahulah mereka ada duit, dan kalau ada produk yang diiklankan dengan betul, mungkin mereka akan membeli. So itu antara faktor geografi lah yang anda boleh fikirkan lah untuk setting anda. Tapi kalau anda bajet sedikit, kita start dengan satu kawasan. Tengoklah dulu kalau dalam Facebook anda boleh setting lah. Anda boleh dapatkan, kalau dapat dalam 50,000 hingga 100,000 audience, okay, kita boleh try yang tu dulu kan. Tengok bajet anda yang minimum lah, RM10 atau RM20 sehari. Okay, seterusnya, mungkin isu ni agak kontroversi baru-baru ni, iaitu Facebook dia telah menukar setting interest dia. Saya belum habis kaji lagi, tapi ini antara benda yang kita boleh cubalah, okay? Iaitu setting interest lah, berdasarkan minat seseorang tu. Kalau dia cenderung, kalau dia minat baca buku kan, so dia mungkin boleh pilih apa kategori peminat baca buku lah, ataupun dia ni jenis minat otomotif. Ni secara general, okay? Selain itu juga apa minat dia, mungkin selebriti tertentu ataupun tokoh public figure tertentu. Setting ni juga boleh dibuat melalui Facebook, okay? Untuk setting Facebook dan Instagram, okay? Seterusnya, kenali audiens anda juga. Anda kena kenal pasti ialah siapa yang mempengaruhi dan siapa yang membayar, okay? Contohnya kalau dalam satu rumah tangga yang bahagia, ada suami dan isteri, okay? So ada setengah produk dia memang target kepada kaum wanita ataupun si isteri ni lah, okay? Untuk contohnya barang-barang dapur, perkakas elektrik, okay? Contohnya apa, alat membersihkan rumah, smok ke, penyapu ke, seperti mana kita tengok kat Go Shop tu kan. Nanti boleh Go Shop tu kadang-kadang memang disasarkan kepada golongan suri rumah. Sebab tu saya banyak keluar iklan dekat TV kan, sebab dia mereka memang fokus, mereka nak sasarkan suri rumah. So kebanyakan barang tu memang sesuai untuk kegunaan di rumah kan. So tapi di sini memang iklan tu ataupun Go Shop ataupun rancangan tu fokus kepada kaum wanita, suri rumah, okay? Tapi di sebalik tu yang bayarnya bukan semestinya mereka. Yang bayarnya adalah suami ataupun pasangan mereka lah kan. Kat sini bukanlah isu nak setting iklan ke macam mana, tapi maksudnya dia lebih kepada closing lah. Sebab later on kalau anda menggunakan closing secara manual, WhatsApp kadang-kadang anda akan dapat rejection ataupun objection seperti okay, nanti saya nak tanya suami dulu dan sebagainya lah, okay? Sebab kat sini yang mempengaruhi itu ialah kaum wanita ni, okay, suri rumah, tapi yang akan bayarnya ialah suami, okay? Samalah juga dengan cara dalam mana-mana keadaan lah. Mungkin saya pernah dapat satu contoh yang saya pernah tak tahu, iaitu saya pernah jalankan lah yang akan tak kahwin. Kahwin ni, dia yang menarik ni adalah yang nak kahwin tu siapa, okay? Yang selalu kita akan target iklan ni kepada bakal berkahwin lah, bride to be dan sebagainya lah. Dan biasanya kaum wanita lah, dia lagi particular kat kahwin ni, okay? Tapi anda kena ingat yang bila buat kahwin ni, yang menariknya ialah yang membayarnya ialah biasanya parents. Sebab biasanya kedua kahwin ni, majlis tu walaupun untuk meraihkan pengantin, tapi biasanya majlis tu ialah merupakan majlis ibu bapa tu tersebut. Apa yang saya dapati macam tu lah, yang bayar untuk kad kahwin ni biasanya
bukanlah biasanya, mungkin ada setengahnya memang ada pengantin tu sendiri guna duit mereka, tapi ada juga yang daripada ibu bapa pengantin tu lah. So kadang-kadang mereka tak kisah sangat. Mungkin kalau mereka yang golongan yang mampu ataupun berduit, kadang-kadang package kad kahwin yang mahal ni 300, 400, even 500 dan ke atas, ibu bapa ni akan bayarkan untuk, sebab ni majlis ibu bapa tersebut yang untuk diraikan untuk menggembirakan anak dan menantu mereka lah. So itu secara ringkas lah saya boleh kongsikan mengenai bukanlah setting audience, tapi jenis-jenis audience yang anda kena kenal pasti. Okay? So saya recap semula, kita untuk kenali audience, kita kena tahulah julat demografi dia, seterusnya geografi dia, seterusnya interestnya. Keempat ialah siapa pengguna end user, customer dia yang menggunakan produk tersebut, dan siapa yang membayar. Saya suka lagi saya teringat satu lagi. So bila saya buat bisnes service, kita kena deal dengan dua pihak lah. Okay? Biasanya kalau berurusan dengan organisasi yang besar, kita mungkin akan berhubungan marketing eksekutif. Okay? Marketing eksekutifnya. Tapi yang buat decision tu ialah bos. Okay? Bos mereka. Okay? Kita deal dengan yang marketing execnya, contohnya. Tapi yang akan buat pembayaran nanti finance lah, yang akan buat kelulusan proposal tu ialah bos ke director ke CEO, founder, whatever lah. Okay, tapi lepas tu bila nak deal dengan collection, kita kena deal dengan finance pula. Okay, so just nak bagi gambaran kepada anda bagaimana nak setting audience anda nanti. Okay, so terima kasih kerana menonton episod pada hari ini. Saya harap anda dapat belajar sesuatu yang baru, bagaimana untuk kenali pelanggan anda, sama ada yang menggunakan produk tersebut atau siapa yang bayar produk tersebut dan sebagainya. Okay, so kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan klik butang loceng, tekan like dan juga share di social media Twitter, Facebook dan sebagainya. So sekian, terima kasih, jumpa lagi.